Seterusnya cuba kita lihat kelemahan yang biasa dilakukan oleh calon. Pertama, tidak menguasai time frame. Latar masa. Latar masa berlakunya sesuatu peristiwa yang ditanya dalam soalan. Jadi kena faham betul-betul abad ke-14, abad ke-15, 16, 17 hingga abad ke-20. Apakah sebenarnya yang berlaku? Kedua, tidak menguasai tarikh-tarikh penting. Walaupun sejarah bukannya memberikan tahun atau tarikh yang penting, tidak. Ini misalnya Revolusi Inggeris 1688, Revolusi Perancis 1796, ataupun Perang Kemerdekaan Amerika 1776. Kita bukan nak pelajar hafal mengeluarkan tarikh, tetapi sebaiknya pelajar dapat memberikan tarikh yang tepat, tarikh yang penting. Misalnya Perang Dunia Pertama 1914, 1918. Jadi tarikh-tarikh yang penting itu perlu pelajar kuasai. Ini kalau tak ingat, tak boleh, tak apalah. Hanya sebutkan Perang Dunia Pertama sudah. Tapi kalau kita boleh memberikan satu time frame yang tepat, jangka masa yang betul, dia akan memberi advantage kepada contoh yang calon berikan. Calon berikan contoh itu mantap lah. Jadi contoh itu relevan, contoh itu betul, maka dia akan memberi kesan kepada huraian kepada isi yang dinyatakan tadi. Ini dari segi takulan dan sebagainya. Okey pelajar, apa yang saya boleh simpulkan terhadap titik pelajaran yang saya berikan hari ini? Ini satu peringatan. Pertama, jawapan pelajar mestilah dalam format esei. Bila kita jawab dalam format esei, kita pastikan ada pengenalan, ada isi dan ada penutup. Ini kita jawab dalam masa 30 minit satu soalan, dan kita mesti menjawab 4 soalan daripada 6 soalan yang diberikan. Jangan jawab 1, jangan jawab 2, jangan jawab 3. Ini tidak mencukupi. Kita mesti jawab 4 soalan dalam masa yang sama, iaitu 30 minit pas. Dan saya boleh katakan setiap soalan sama arasnya. Ini bukan soalan 1 lebih senang, soalan nombor 6 lebih susah. Tidak, sama saja dari segi aras kesukarannya. Jadi jawablah 4 soalan. Baca betul-betul soalan, pilih 4 daripada 6 soalan yang diberikan. Kedua, bila kita menulis, mungkin kita kejar masa 30 minit tadi, kita perlu merancang masa 3 minit untuk pengenalan, 25 minit untuk isi, mungkin 2 minit untuk penutup, 30 minit. Dan kita kena pastikan tulisan kita itu boleh dibaca, supaya memudahkan pemeriksa untuk memberi markah. Kalau tulisan kita tidak boleh dibaca, maka sukar untuk pemeriksa untuk memberikan markah. Tulisan tak boleh baca amat menakutkan kebanyakan pemeriksa. Jadi pelajar mesti pastikan tulisan ini penat kita baca, penat kita ulang kaji, tetapi bila kita menulis jawapan itu tidak boleh dibaca oleh pemeriksa. Itu satu yang merugikan. Ini pastikan anda menulis dengan boleh dibaca, bukan cantik tetapi boleh dibaca. Dan satu lagi perkara penting, gagal membuat huraian fakta mengikut kehendak soalan. Dan pastikan bila kita menjawab sesuatu fakta yang kita berikan dalam isi itu, kita kaitkan dengan kehendak soalan. Ambil kehendak soalan, masukkan dalam isi kita untuk memastikan kita tidak terkeluar daripada kehendak soalan. Okey, pelajar, saya harap pelajar dapat menguasai beberapa tip yang saya beri tadi berkaitan dengan tugasan, kehendak soalan, latar masa dan latar tempat. Okey, seterusnya cuba kita lihat kelemahan yang biasa dilakukan oleh calon. Pertama, tidak menguasai time frame. Latar masa. Latar masa berlakunya sesuatu peristiwa yang ditanya dalam soalan. Jadi kena faham betul-betul abad ke-14, abad ke-15, 16, 17 hingga abad ke-20. Apakah sebenarnya yang berlaku? Kedua, tidak menguasai tarikh-tarikh penting. Walaupun sejarah bukannya memberikan tahun atau tarikh yang penting, tidak. Ini misalnya Revolusi Inggeris 1688, Revolusi Perancis 1796, ataupun Perang Kemerdekaan Amerika 1776. Kita bukan nak pelajar hafal mengeluarkan tarikh, tetapi
sebaiknya pelajar dapat memberikan tarikh yang tepat, tarikh yang penting. Misalnya Perang Dunia Pertama 1914, 1918. Jadi tarikh-tarikh yang penting itu perlu pelajar kuasai. Ni kalau tak ingat, tak boleh, tak apalah. Hanya sebutkan Perang Dunia Pertama sudah. Tapi kalau kita boleh memberikan satu time frame yang tepat, jangka masa yang betul, dia akan memberi advantage kepada contoh yang calon berikan. Calon berikan contoh itu mantap lah. Jadi contoh itu relevan, contoh itu betul, maka dia akan memberi kesan kepada huraian kepada isi yang dinyatakan tadi. Ini dari segi takulan dan sebagainya.